ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alhamdulillah, jazakumullah khairul jazak kepada Tuan Imam kita, Imam tua kita Ustaz Abu, para imam, para Bilal, AJK, Masjid pada Pak Ahmad, semua ahli jemaah yang dikasihi, yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Jadi malam ni mari awal sikit. Awal sikit bukan kata mari malam ni ambo duduk depan ni, jadi duduk kuliah malam ni awal sikit. Sekali minggu ketiga. Jadi hari ni minggu kedua mari dah. Jadi jangan cemuhlah. Mana mau mari dah minggu kedua, minggu ketiga tak payah mari dah lah. Tu hak kuliah sendiri dah. InsyaAllah hak kuliah sendiri teruskan macam biasa untuk minggu hadapan insyaAllah. Jadi alhamdulillah pada malam ni Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk kita semua ni berkumpul dalam satu majlis ilmu yang asalnya sepatut majlis bual bicara santai ni. Sebenarnya pada perancangan lebih kurang 3 bulan lepas akan dibuat di Pondok Tok Kenali sebenarnya. Cerita asal. Dan sepatutnya malam ni malam kemuncak hall Tok Kenali. Sepatutnya kita rancangnya 11 dan 12 hari bulan, 2 hari 2 malam untuk kita membuat Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun kita panggil Maulid Perdana dan hall Tok Kenali. Tapi kita terpaksa menunda tarikh dan belum lagi diletakkan tarikh baru. Oleh kerana MB kita tak boleh nak mari dan juga kebetulan Habib Ali Zainal Abidin pun simbung juga dengan Indonesia. Jadi kita pun tunda kerana MB nak merasmikan, nak mulakan pembangunan, nak buat perletakan batu asas. Jadi kita ambil kelebihan beliau buat majlis. Jadi apabila tak boleh mari, kita tunda cari tarikh lain. InsyaAllah betul dah masuk alaka hujung ni, kita dah masuk kawasan musim hujan ni, tak buat dah lah. Kemungkinan lepas pada hujan, mungkin awal tahun insya-Allah. Jadi dalam ramai-ramai penceramah, ramai-ramai hak kita jemput penceramah lalu belah-belah orang, Ustaz Engku Fadil antara orang terawal yang memang komik tiap-tiap tahun di Pondok Tok Kenali, kita buat bual bicara sama dengan Ustaz Engku Fadil ni, maka tiket kapal terbang ambil awal lagi. Jadi hamba sengaja tak royak ke dia. Tak royak kita tunda ni. Jadi baru 2-3 hari lepas baru dia tanya, patut jadi kan ni hall Tok Kenali nak mari, dia tak tahu tunda. Hamba kata sebenarnya tunda tapi kita tukar tempat lain. Oleh kerana pada tahun lepas hampir dah Ustaz Abu kita hamba pun dah setuju sebelum daripada majlis keesokan di Pondok Tok Kenali, Ustaz Engku mari awal, maka nak buat mari sini dah tahun lepas. Tapi nyagi buat selehing lagu mana, tukar gana sampai di Tanah Merah. Jadi hamba rasa berhutang dengan masjid pada Pak Ahmad, maka hamba pun hello ke Ustaz Abu, lagu mana kalau bayar hutang hak tahun lepas. Adik alhamdulillah, malam ni lega lah, sesalah hutang hambanya. Nak buat kira Ustaz Engku mari. Jadi walaupun Ustaz Engku tidak kecek di masjid Tok Kenali, akan tetapi soalan dan juga kaedah cara bual bicara ni kita bawa sini. Bawa sini. Dan soalan yang kita akan buat temu bual Ustaz Engku ni adalah soalan yang mana kita kumpul daripada beberapa orang yang atas soalan, dan mungkin daripada masjid ni pun ada juga beberapa soalan. Sebab kita kumpul-kumpul dan kita tengoklah soalan yang bersesuaian, yang biasa Ustaz Engku jawab. Kita nak dengar jawapan Ustaz Engku. Alhamdulillah, Ustaz Engku Fadil ni adalah tidak asing lagi di Malaysia kita, antara penceramah yang hebat di Malaysia kita ni. Walaupun orang Ganu tapi duduk Kuala Lumpur. Orang Ganu Ustaz tak? Orang Ganu. Jadi insya-Allah malam ni kita boleh bersama-sama dengan Ustaz Engku. InsyaAllah antara orang yang
menjadi kuda perai lah dari ahli sunnah wal jamaah. Kalau hak setengah hak marah ke ahli sunnah wal jamaah ni kan, nampak ustaz aku kat diri dah belum ramah. Tak dengar kecek lagi, diri belum ramah dah. Jadi insya-Allah malam ni tuahlah kita boleh bersama-sama dengan Ustaz Angku Fadil insya-Allah. Jadi kita start lah. Kita ucap jazakumullah khair jazak juga kepada Ustaz Angku kerana sudi hadir juga walaupun hul tak kenali ditunda, dan juga kita ucap ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada Ustaz Angku walaupun kata kali kedua, tapi kali pertama dengan masjid baru. Siapa Ustaz Angku tak ingat? Tanya Ustaz, ingat ke tak Ustaz? Tak ingat, mari dah. Jadi masjid baru Comel Loten ni antara masjid Comel Kelantan lah ni. Lepas tu antara jemaah hak ada ni antara jemaah hak istiqamah dah ni. Hak hebat-hebat belaka. Jarang masjid boleh penuh boleh comel lagu ni. Alhamdulillah. Jadi Ustaz Angku siapa, kita ambil lah sebanyak mungkin ilmu daripada Ustaz Angku insya-Allah. Jadi Ustaz, tanya khabar. Apa khabar Ustaz? Bunyi ke? Alhamdulillah, khabar baik. Alhamdulillah. Lagu mana perjalanan ni okey Ustaz ni? Boleh tahan lah hari cuti ni. Boleh tahan ke boleh tahan? Boleh belaka. Boleh belaka. Dah audio ni nak suruh capu-capu Terengganu ke lagu mana ni? Amba tergarang hak setepak lah deh. Kalau tak jadi jangan marah bunyi super siye ke. Moga amba ni orang Terengganu. Tengah-tengah nak kecek lagu Kelantan. Mungkin jadi mungkin tak. Betul boleh faham sudah. Tapi untuk makluman semua kepada majemaah, Ustaz Angku ni pernah mari duduk Kelantan, mari duduk belajar di Kelantan. Lama juga duduk pergi mari di Kelantan. Bukan setakat penceramah, sebelum Soho lagi. Hak Soho ni dah panggil penceramah dah lah. Hak waktu pergi mari belajar dulu mari Kelantan kerek dah. Berapa tahun Ustaz masa mari dulu Tahun 2010 sampai 2012. 2 tahun. Bagi nadah di Repek. Di Repek. Jadi beralik. Jadi boleh kecek Kelantan lah. Dak makan apa? Nasi serati apa tu. Jadi boleh lah. Alhamdulillah. Tak apa. Kita buat kira gula serati Ustaz. Tu tu wala faham molek dah tu. Insya-Allah. Kita buat kira. Jadi alhamdulillah aja tidak asing lah. Tidak bunyi posisi lah mana lah Ustaz. Comel tu. Tapi ambo diri Ustaz, kalau Ustaz nak cakap Ganu pun ambo suka baru. Rindu duk ganung dulu 5 tahun duk ganung Ustaz. Tu kadang-kadang duk telefon ke Ustaz cakap ganung tu sebab rindu ganung orang ganung. Allah insya-Allah. Okey insya-Allah jemaah semua, insya-Allah kita akan start daripada mungkin kita sedikit alhamdulillah juga untuk makluman semua Ustaz Angku dalam tengah proses tesis untuk nak menyiapkan PhD dia. Oleh kerana bukan kata nak kejar semata-mata sertifikat, tetapi learning ni terpaksa kena ambil dah sertifikat sebab orang pakak serangnya guna sertifikat belaka. Ambo sendiri basuh panah punggung, basuh kena ambil juga kali. Nyomari serang sikit-sikit letak sertifikat. Saya bukan nak berbangga, tapi semua ahli fatwa kami semuanya ada PhD. Dah tu contohlah tu dah. Jangan buat boleh poket lagi tu. Bukan hak temu buah lagi tu sahaja buah baru. Jadi insya-Allah alhamdulillah kita doakan moga Ustaz Angku berjaya selesai semua tesis ke apa dapat selesai PhD insya-Allah. Amin insya-Allah. Lu doa lah kedai. Insya-Allah amin. Jadi insya-Allah kita pergi kepada temu buah. Cuma temu buah ni kita ambil kepada soalan yang amo kumpul ni lebih kurang dalam 10 soalan dan kita break tengah sekejap. Tengah tu kita break bagi masa Ustaz rehat sekejap. Lepas tu kita sambung balik. Dan kalau sekiranya adalah 1-2 soalan yang berkenaan dengan tajuk ataupun hak kita nak buat malam ni lebih kepada ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Ini antara ilmu kepakaran Ustaz Angku Fadil. Ilmu tauhid. Sebab apa? Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita semua dengar, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Jadi menjadi tuntut ilmu agama ni yang dikhususkan ilmu agama kata para ulama adalah 3 ilmu. Ilmu fiqh, ilmu tasawuf dan ilmu akidah.
Jadi salah satu malam ni kita tekan kepada ilmu akidah. Sebab orang yang pakar dalam ilmu akidah ni payah juga. Mana bukan ramai. Kalau sini kan antara hak masyhur Babali kita. Tu orang hak apa ni lah. Jadi hari ni kita bawa kuda perang ni. Hak ahli panglima perang kita daripada Kuala Lumpur asal Terengganu. Malam ni kita boleh start insya-Allah. Minta maaf. Moga-moga Ustaz Hafiz tak usah duk pun tinggi sangat. Sebab hamba ni ada kesah belah pada hak belah sana tu. Demo tu kalau dengar orang puji Ustaz aku kat demo lugar. Jadi hamba share ke demo tu. Baru ni hamba duk buat dalam Facebook. Jadi ada satu orang ni dia peguam. Jadi dia duk kata Ustaz aku ni kononnya singa aswaja. Ada kan orang duk kata Ustaz aku singa aswaja. Dia kata aku tengok super baby miau dia kata. Baby kucing. Jadi Ustaz aku ayak ke dia kalau lagu tu kat kita satu pandangan lah. Sebab selama ni pun kalau ada orang mari masuk Facebook Ustaz aku dia wayak singa, hamba wayak hamba bukan singa, hamba level kucing lah. Cuma hak belah ni dia level tikus. Jadi bila dia tengok kucing lah super singa dah. Jadi kita kasih belah lah sama-sama saing hak belah sana tu tak usah duk pun kuat sangat lah. Tapi hamba ni tak ada kata tepung sangat. Oh ya hak benar nyata. Lepas tu kalau kata tinggi pun sebab duk atas kursi tinggi sikit pada hak jemaah. Okey, kita start pergi pada temu buah hak ni kalau kata ada betul soalan lepas-lepas ni boleh insya-Allah. Nanti kita buka ada lagi kau soalan hak rasa nak tanya tapi berkenaan dengan ilmu akidah ataupun tauhid ataupun kalau orang kita sahur sifat 20 ke contoh insya-Allah. Jadi gini Ustaz, soalan daripada orang atas ni, hak tanya ni, yang mari soalan pertama kita susun ni Ustaz, salah satu daripada ilmu hak wajib, salah satu daripada ilmu hak wajib belajar, ni sebut dah saat ni adalah ilmu tauhid. Dah, Hasan ni sebut dah ilmu tasawuf, ilmu akidah dah, ilmu tauhid, dah ilmu fiqh. Maka perbahasan dalam ilmu tauhid ni panjang Ustaz. Cumanya sini soalan ni bawa dia kata sekurang-kurang ilmu tauhid yang wajib dipelajari oleh seseorang muslim ataupun orang awam tahap mana sebenarnya Ustaz? Hak paling minimal lah, hak nak melepaskan tahap wajib tu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah amma ba'd. Alhamdulillah yang saya hormati Ustaz Al-Fadhil Ustaz Hafiz Hukmi hafizahullah taala, seterusnya pada para alim ulama, tok guru sekalian muslimin muslimat AJK atau imam Saya sini confuse selalu. Dia mau royak imam tua, tengok muda lagi. Rupanya istilah sini imam tua ni imam satu. Walaupun muda panggil tua juga. Kalau tua, kalau dia imam dua, imam muda. Tak berapa pahal lagi sampai ni. Tengok muda lagi imam tua dah. AJK, pemimpin masyarakat muslimin muslimat. Soalan nombor satu ni soalan basic, tapi dia akan jadi lagi penting sehari dua ni. Kenapa sehari dua ni jadi lebih penting? Sebab sehari dua ni orang nak bagi gambaran ngaji tauhid Asy'ariyah Maturidiyah ni payah. Orang awam tak faham. Jadi tak usah ngaji lah, tauhid Asy'ariyah ni pening. Sehari dua ni orang duk bawa kempen lagu ni, propaganda lagu ni. Jadi yang sebenarnya untuk orang awam ni tak payah mana. Dia mau saja je bagi bunyi payah, tak payah mana. Takkan orang awam tak tahu Allah wujud. Jangan sampai tak tahu hamba ada Tuhan ke tak ada, berat benar lagu tu.
Seserah orang duk main kedai kopi dia tahu Allah wujud. Jangan dia oyak kata Allah baru wujud. Sebelum ni Allah tak ada. Lepas Allah tak ada tu baru Allah wujud. Jangan sampai setara tu berat benar. Atau dia ingat Allah satu masa akan binasa supaya makhluk juga. Tak ada deh. Seawal mana pun dia tahu Allah Tuhan maka dia kekal. Hak ngaku Tuhan macam gaharu, macam ayah pin. Tuhan apa lagu tu? Ayah pin orang jetih, cakap makan nasi cicah budu. Pas sakit perut. Duduk luar tandas. Ada orang dalam tandas, cepat sikit kawin sakit perut. Lagu tu ke Tuhan. Duduk luar tandas nak melepas. Tak mungkin. Pas Tuhan supaya kita, mana pula Tuhan supaya kita? Orang awam dia tahu, Tuhan takkan supaya kita. Tuhan banyak. Orang Islam tahu Tuhan satu. Pas Tuhan dengar lihat berkata-kata kecek tak? Kecek supaya kita tak? Setara tu je orang awalnya. Tapi hak dalil-dalil hak becek siapa ni ta'alluq suluhi qadim, hak ni ta'alluq tanjizi hadis, ada pula tanjizi qadim. Hak tu perbincangan untuk menolak syubhat, fardu kifayah. Ustaz-ustaz hak ngajar tauhid kena tahulah sikit sebanyak. Sebab orang ahli syubhat. Dia kata oleh kerana sifat sama tu adalah sifat yang qadim, maka Asy'ariyah wayat Allah dengar dah makhluk sebelum makhluk ada. Orang awal tak baca tajuk tu. Orang awal tahu Allah mendengar. Hamba berdoa Allah dengar. Hamba berbuat Allah lihat. Hak tu orang awal tahunya. Dak tu lah Asy'ariyah nak oyak pun. Tapi kita nak oyak sifat Allah ni qadim. Sebab Allah qadim, tak ada permulaan. Kalau sifat mendengar Allah qadim, makna makhluk tak wujud Allah dengar dah benda tak wujud. Siapa dia wayak? Ta'alluq sifat sama bil maujudat dengan benda hak wujud. Wujud mana ada ta'alluq. Dia kata sifat qadim tu namanya suluhi qadim. Bila ada makhluk terlaksanalah sifat sama tu pada makhluk, namanya tanjiz hadis. Adakah orang awam duk sembah lagu ni? Kata ada. Orang nak tahunya bila hamba merintih, menangis, minta gitu gini kak, Allah dengar. Cukup lah tu. Setara tu je. Jangan sampai dia kata Allah tak dengar. Tu berat benar. Wallahu a'lam. Soalan ni basic benar kalau kira nombor satu ni nah. Tapi benda ni benda keperluan yang menjadi wajib lah. Salah satu benda yang wajib kepada kita. Jadi tahap maksud ustaznya kalau kesimpulan tahap yang paling senangnya orang kampung kita ni tahap lagu mana ustaz? Maknanya kalau kita kata dalam kitab-kitab hak secara ijma', secara menyeluruh tak bila sesalah bahawa Allah Ta'ala tu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan mustahil Allah Ta'ala tu ada kekurangan. Kalau ada rawayat Tuhan pun sekali-sekali sakit juga, Tuhan sekali-sekali pun letih, dia kata tak betul mana Tuhan letih tu kita, sakit tu kita, cukup lah tu. Mana sifat kurang tu dia tahu tidak akan ada pada Allah Ta'ala. Walaupun dia tak reti nak hafal, nak bilang satu-satu. Hak mana senafsiyah, mana semaknawiyah, mana sema'ani, mana sesalbiyah. Tak tahu, tak apa. Jangan dia sampai anggap Tuhan tu kurang. Atau Tuhan pun super makhluk. Tu tak boleh. Maknanya kita kata kak, ilmu tauhid yang basic kena masyarakat tahu, tak ada perlu kena balik kita mengenada atau sekurang-kurangnya tahu bahawa kalau sakit ni Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Gitu. Ambil contoh deh. Katalah ada orang tin, orang kampung sementara tunggu tok lelaki balik kerja, dia pun nak goreng mi. Tok lelaki nak makan balik kerja. Jadi anak dia darjah 1. Mari tanya, mak saat ni tengok ada monyet, ada pokok, ada sungai, apa dia buat? Monyet, pokok, tupai. Mak dia ya Allah buat. Dia anak dia pun Allah buat deh. Dia pun pergi main pula. Dalam 10-15 minit mari pula. Mak oyak hak ni monyet, tupai apa Allah buat. Jalah. Allah apa dia buat? Dia tanya, mak orang kampung duk goreng mi. Mak kata Allah Tuhan mana ada orang buat? Kalau kena buat bukan Tuhan lah. Jawab apa orang kampung? Cukup tak? Cukup. Secara tu anak dia pun puas hati. Dah kalau kena buat agak makhluk apa kita. Japai orang kampung tu sudah benar. Tapi kalau mari hak jenis-jenis mulhid, hak mengaji, hak dia PhD ni,
Dia kata orang etis misalnya, dia kata awak kata dalil ada Allah Ta'ala ni ada alam, sebab setiap yang ada tu mesti ada pencipta dia. Pas Allah ada, siapa dia? Pencipta Allah. Tu barulah mari dia ayat, kalau ada pencipta Allah, maka berlaku salah satu daripada dua yang mustahil. Makna ada yang cipta Allah, yang cipta Allah, cipta Allah tak putus-putus, namanya tasalsul, tu mustahil. Ataupun Allah dicipta oleh Tuhan A, Tuhan A dicipta oleh Tuhan B, Tuhan B dicipta oleh Allah, mustahil, namanya daur. Hak tu baru ada keperluan nak bincang secara daur, tasalsul dan sebagainya. Tapi kalau secara orang kampung saat ni sahih dah dia ayat. Tak kira Tuhan pula kena cipta. Wallahu a'lam. Maknanya tidak perlulah kita kata siapa ko apa ni boko ngaji dah. Maknanya kalau dari segi bab ilmu yang wajib kepada orang Islam kita ngaji ni, orang Muslim ngaji adalah fiqh, tasawuf, akidah. Maka kalau akidah maknanya pihak tu pun cukup dah lah. Mana kalau boleh cadai pada tok guru lah ustaz-ustaz hok ngajar tauhid, beza bahasa orang awam dengan bahasa budak pondok. Kalau nak ngajar budak pondok tak apalah, dak buat mari suluhi qadim, tanjizi hadis dan sebagainya dah. Tapi kalau ngajar ke orang awam, kita bagi mudah saja. Guna istilah mudah macam orang kampung saat ni, makna akidah dia sudah terjaga, selesai fardu ain dia. Jadi kalau kata gitu Ustaz ni, soalan pertama apa ni? Yo panggil pecahan soalan pertama. Maka kalau gitu Ustaz, maknanya kalau katalah dalam ramai-ramai duduk ahli jemaah masjid mari duduk ramai-ramai duduk dengar ada ngaji tauhid 420 ni. Mari patut tok guru pengajar. Mana kalau katalah ramai sengguk tu memang biasa dah lah kawan Ustaz. Biasa tu sebab kita buat super biasa. Kita buat style bermula af'al yang baharu dan sekala kainat itu tidak memberi bekas. Hanya senya yang memberi bekas Allah Ta'ala juga. Memang sengguk. Cuba kita cerita dari segi saintifiknya lagu mana makan obat ya. Memang kita sembuh lepas makan obat, tapi hak bagi sembuh Allah Ta'ala. Tu nama tak beri bekas. Kamu dah ke faham? Dia atas khutbah juga. Kalau khutbah power pun, kalau Tok Imam buat style lama, ibadallah bismikallahumma mati terus jemaah tak ada ahya. Atas penyampaian juga. Okey, alhamdulillah jelas lah. Mana kalau bab soalan masuk dah iso. Allah. Soalan pertama baru ni. Sudah. Okey, Ustaz kita pergi soalan kedua lah. Ustaz soalan kedua kau itu sikit, sana basic. Yang kedua kau perlu panjang sikit mungkin Okey Ustaz, gapo dia Ustaz hukum jika seorang Muslim, jika orang Islam ni, orang Islam kita ni mencari jalan mengenal Allah. Mana ma'rifatullah lah, nak cari ilmu ma'rifatullah, ilmu hakikat. Lah ni pun tak siapa ada hak ngaku ilmu makrifat tok kenali pun ada. Bila cek-cek ngaru rupanya. Ada kata ayah dia ngaji dengan tok kenali lah, cek-cek rupa ayah dia tu masa tok kenali meninggal umur 9 tahun, lebih ke 10 tahun, 9 ke 10 tahun je. Nak declare wak kitab daripada sebutir jadi 2, jadi lah ni sampai 23 butir kitab. Buku tebal-tebal dekat 2 eci, duk jual ada pusing. Jadi ramai masyarakat mabuk nak kalau boleh ke awaluddin ma'rifatullah, nak kenal Allah Ta'ala kalau nak cepat lalu. Dan sehingga berlaku juga di wilayah tu ada buat seminar dia lah secara tertutup, tapi bila tutup pun 300 orang lebih hak bawa ilmu makrifat tu kenali ni Ustaz. Dia kata apa? Dia buat satu majlis kerusuh mengenal Allah, sehari kenal lalu. Sehari tu pakai makrifat selalu dah. Jadi lah ni soalan dia nya, lagu mana ni orang hok pergi ngaji ilmu hakikat makrifatnya kejar tu kejar, tetapi tanpa belajar ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf Ustaz. Baik. Bahagian awal tu comel dah. Maknanya apa hukum orang tu dia nak mengaji hakikat makrifat. Kalau setakat tu soalan dia, kita nak oyak, bagus, comel benar. Sebab tujuan cerita langit bumi pun lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Penciptaan langit bumi supaya kamu ada ilmu, tahu Allah Ta'ala tu ada kudrah. Dan tujuan kita dicipta pun untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Cuma ada sambungan dia ayat. Dia nak ngaji ilmu hakikat, ilmu makrifat. Makanya tak sing ngaji ilmu tauhid, tak sing ngaji ilmu fiqh, tak sing ngaji ilmu tasawuf.
Kalau di belah-belah utara tu dia panggil hak ni ilmu kulit. Ilmu kulit, leather. Betul tak? Leather. Baru faham. Sebut leather baru faham Ustaz. Ilmu kulit dia kata. Hak dia ilmu isi. Masa saya dulu kerek pergi Pulau Pinang, ada satu orang mari. Dia kata, Ustaz, lagu mana nak habak kat kawan-kawan ni? Depa kata kulit tak penting, hak penting isi. Depa tak mau main masjid surau tu, hak kulit dia kata. Dalang ah. Hak penting dalang. Hak dalang. Luar tak penting mana. Jadi saya dengar macam tu, saya ayat dia, saya tak tahu nak kata lagu mana, suruh depa main masjid tinggal kulit kat rumah, main dengan isi aja kita sembang. Kalau depa pun duk usung kulit sana sini, duk sembang apa kulit tak penting. Awak hang tak tinggal koyak buang kulit, pakai isi lah. Tengoklah. Jadi bila kata makrifat ni, ilmu tauhid itulah makrifat, tapi makrifat dengan akal. Ilmu tasawuf itulah makrifat, itu makrifat dengan zuk, dengan hati. Kan itu daripada Nabi SAW baginda bersabda bila Jibril tanya, akhbirni anil ihsan, wayak gambar tentang ihsan. Nabi SAW jawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan tu kamu tu sembah Allah seperti kamu lihat Allah. Itulah orang tasawuf istilahkan sebagai makam musyahadah. Apa saja berlaku, dia tidak akan terlepas pandangan dia daripada melihat Allah di situ. Kalau tauhid, dia main dengan akal lagi. Dia tahu Allah berkuasa, dia tahu Allah berkehendak, tapi duk bimbang lagi, esok makin gapo lah. Duk bimbang lagi, duk takut lagi. Kalau berkecek lagu ni kan, orang kata gapo pula, duk takut ke orang lagi. Tapi dia nak pergi pada mahkam yang hakikat makrifat sani melalui fiqh. Tak beramal nak siapa lagu mana. Ya, Allah Taala riwayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka beribadah. Pas kalau tidak mengaji fiqh nak ibadah lagu mana? Wa man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa tak berilmu beramal dia, amalnya tertolak, tidak diterima, dalam matan Zubair bin Raslan. Jadi inilah ilmu hakikat makrifat yang sebenar. Kita kenal Allah dengan akal dulu. Tapi orang yang tahu Allah melihat, dia belum musyahadah lagi. Bila tak ada orang, dia masih ambil rasuah, dia masih buat benda tak molek. Maka perlu pada zikir, perlu pada tasawuf, sehingga dia tak lewat gapo kecuali dia serah Allah duk tengok dia. Hak mana dia kata hakikat makrifat, tak ngaji tauhid, tak ngaji fiqh, tak ngaji tasawuf, itu namanya makrifat. Bukan makrifat, ia lipat suka hati dia. Akhirnya tak solat, sebab aqimis solata li zikri, dia ayat. Oh, dalil ayat Quran juga. Dirilah solat untuk ingat pada aku. Makna untuk orang lala saja solat ni. Untuk orang hok dawamu zikri, hok ingat Allah SWT, tak payah solat dah, dia ayat. Hati-hati. Wallahu a'lam. Untuk makluman semua, Ustaz Angku ni antara hok luar biasa dia, buah kilah dia. Jadi kalau ada pen tu tulis kalau buah kilah dia. Ni amal kali pertama dengar ni bukan makrifat, maklipak. Maklipak memang betul. Sebab hak ni dia duk guna ayat Quran, dia duk ulah ikut keperluan dia. Hak ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, Quran akan laknat orang yang suka-suka hati menggunakan ayat Quran untuk kepentingan diri. Kepentingan diri. Hak sari dua negara bak JISB contoh. Untuk nak tarik daripada pengaruh supaya tak lari, maka dia suruh makan rambut, dia air gotu aigon ni. Hamba sebut ni live ni. Sebab apa? Sebab 2020 apa ni polis hamba terlibat sekali dengan DSB, ketua polis kepala polis ketua baru dengan Jahid gi serbu dah nak selamat isteri dan anak-anak. Yang akan dipecah tak sewi kepada suami. Memang apa yang hak duduk buat lah ni polis buat tu benda betul. Ni hamba sendiri tahulah. Ceritanya kerana apa? Kerana hujung pakarnya tak ngaji ilmu hak wajib belajar. Tasawuf, fiqh tak ngaji, tak tahu bab cemar, bab berapa ni masalah. Sembuh air berkat, kita pergi makan kedai dia sembuh air rupanya. Air daripada rendam baju. Tu benda tu fakta semua. Tu sebab polis orang kata Raja Rimah polis buat relax ya. Benda betul cuma Ustaz sebut bab zikir sana Ustaz. Tak ada soalan dalam ni juga ni. Sebut bab zikir sana ni,
Kadang-kadang orang ni nak cari Allah Ta'ala, ni nak cari makrifatullah, ni ilmu hakikat apa semua makrifat ni, kononnya nak lompat tangga lah. Naik tangga tu nak lari tu, lompat selalu. Daripada syariat tinggal. Terus lompat pergi kepada paling tidak pun, pergi tariqah dulu. Lepas tariqah nak naik pula, pergi kepada hakikat, patut makrifat, nak suruh bahasa zuk cepat dan sebagainya. Dalam ni Ustaz, orang Kelantan kita ni pun ramah. Pergi cari tempat zikir dulu. Sebelum daripada kena fiqh, kena ilmu fiqh, tasawuf, akidah, tak kena mana lagi. Tapi pergi cari duk zikir, siapa tak khabar. Dan siapa ising pun ramah. Malam maring pengurusi Masjid Hadari tanya, tak tahu tak ada dalam ni. Kamu tak nampak ni lah. Dia kata, boleh kau berubat orang ising Ustaz? Oh, memang payah berubat orang ising ni. Dia mari ising payah. Tapi memang ramah Ustaz. Nak kena punya pasal, tapi salah jalan. Sepatutnya ngaji hak ilmu hak Rasulullah suruh. Nak supaya juga hak ahlul hadis lah, benda hak wajib belajarnya fiqh, tasawuf dengan akidah. Ya ngaji ilmu hak kita kata hak sunat muakkad. Hak wajib tak ngaji. Tu sebab tak hormat alim ulama tu. Pendapat alim ulama, al-ulama warathatul anbiya, dia tak hormat. Tu siapa tubik macam-macam isu, hak tu bid'ah, hak ni bid'ah, hak tu tak leh, hak ni tak leh. Puca dia mana? Tak ngaji ilmu tasawuf. Kerana ilmu hasad, ilmu mendabik dada, rasa hebat. Tu sebut sikit Ustaz dah. Tukarlah. Mungkin Ustaz moderator kamu dia tukar pula. Cuba baca soalan pula. Okey. Soalan ketiga Ustaz. Soalan ketiga, dia mari tanya, Ustaz, apa ada yang mendakwa, dia kata mereka berada di atas jalan salaf, jalan salaf as-salih ataupun salafi. Sebenarnya siapa salafi ni Ustaz? Salafi ni betul ke Ustaz? Ni soalan orang. Nak buat apa? Kalau Ustaz Azhar dia soalan cari balah. Tak apalah, balah jangan gocah sudah. Jadi kita nak faham salafi ni, dia ada satu salafi makna secara teknikal, secara takrif ilmiah. Dan yang kedua nak tahu salafi secara praktikal, yang orang duk guna selalu makna apa. Salafi kalau makna secara teknikal, dia mari daripada perkataan salaf, sin lam fa ya tu tak ada. Salaf ya. Salaf dari segi bahasa dia tunjuk hak dulu. Bahkan hotel pun dia panggil salaf juga. Sebab kita guna dulu bayar ke dia dah, salaf. Dan salaf juga makna yang sudah berlalu, secara istilah dia merujuk kepada generasi awal umat Islam. Sebab dia mati dulu. Hak jumpa Nabi SAW nama sahabat. Hak tak jumpa Nabi tapi jumpa sahabat nama tabi'in. Hak tak ada dengan sahabat tapi dia dengan tabi'in namanya tabi'in. Secara umum ini dah kita panggil salaf, dan kita wayak pula soleh. Sebab orang jahat pun ada zaman itu. Hak mengaku Nabi palsu, Musailamatul Kazzab, ada zaman salaf. Tapi itu bukan salaf soleh. Itu salaf hak tak comel. Wa ari huruf ya tu namanya ya nisbah. Dia nisbahkan kepada salaf. Jadilah salafi. Asalnya tak ada fi itu, salah saja. Jadi salafi makna pengikut salaf. Jadi daripada makna tu comel benar lah kalau kamu ikut salah ke, salaf soleh pula tu. Jadi secara teknikalnya yang dikatakan salafi dari segi akidah adalah Asy'ariyah Maturidiyah, sebab dia ikut salaf dalam bab akidah. Akidah tanzih, akidah mensucikan Allah Ta'ala daripada sebarang kekurangan, mensucikan Allah daripada serupa dengan makhluk. Salah lagu tu, tak ada salah hak tashbih. Habis tu bukan salah dia wayak istawa, Allah tu istiwa yaliqu bihi jalla jalalu, istiwa yang layak dengan Allah Ta'ala. Itu bukan tashbih, itu tafwid, serah pada Allah Ta'ala. Dalam bab fiqh yang salafi adalah yang bermazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan juga Hambali. Sebab pengasas empat mazhab ni salah semua. Imam Abu Hanifah ada ayat dia tabi'in, jumpa dengan sahabat. Hak lain tu confirm tabi'in, salah semua. Sebab apa taksub dengan hak empat ni? Bukan taksub, hak lain pupus. Nak ikut lagu mana? Tak sapa. Hak sapa daripada tok guru besarnya, sapa pada generasi seterusnya sapa kita, tinggal empat. Hak ni lah dari segi fiqhnya salafi. Kemudian hak dari segi tasawufnya hak salafi,
Sepertinya Imam Ghazali dan Imam Junaid Baghdadi rahmatullah alaihima, walaupun dia tu bukan salah, tapi tasawufnya tasawuf salah dak pegang lah. Buat hati pada riak, ujub dan sebagainya. Tetapi dari segi penggunaan, Salafi ni biasa diguna oleh golongan yang ikut pada Muhammad bin Abdul Wahab. Amba tak boleh nak sebut perkataan itu. Amba ingat lagi sebelum PKP, amba ada program di Kelantan. Pengajar program tu Ustaz Hafiz Za'frani, orang panggil Ustaz Hazza. Saya panggil Ustaz Hazza, musuh dia panggil Ustaz Hazihi. Biar bunyi tin Hazza tu jatuh. Kalau syarat Hazihi tin. Jadi dia wayak gambar, dia kata ustaz dibenarkan ceramah, dapat surat kebenaran, tapi hak bagi kebenaran wayak tak boleh sebut sekataan mula daripada huruf W. Tu hamba tak sebut tu. Jadi dari segi praktikalnya, hak dia ikut manhaj Syekh Muhammad Abdul Wahab ni, hak hidup lebih kurang 300 tahun yang lalu, ya, dia pegang dengan tauhid 3, dia idolakan Imam Ibn Taimiyah, maka hak ni yang ngaku salafi. Dan hak ni tak benar. Sebab kalau kita tengok pegangan dia tak ikut salah. Kita ambil satu-satu lah. Dia ni mengatakan bahawa bertawasul dengan orang mati haram. Tawasul ni apa dia? Kita jadikan sebut satu benda dalam doa, sebut yang mulia lah, sebagai wasilah, moga-moga Allah perkenan doa. Dia bertawayak boleh kalau dengan Asmaul Husna, sama dengan kita. Tawasul dengan nama Allah, Ya Razzaq urzuqni, Ya Jabbar nak lawan dengan musuh, ya. Ya Alim nak dapat ilmu, Ya Hakim nak jadi bijak misalnya. Tawasul dengan nama Allah, sepakat. Yang kedua, tawasul dengan amal soleh, sebab amal soleh ni mulia. Kita wayak dalam doa, Ya Allah, tika hamba jadi polis dulu, banyak orang nak uyu rasuah, hamba tolak, hamba tak ambil. Kalaulah hamba tolak rasuah tu amal soleh di sisimu, Ya Allah, bagilah hamba sembuh dari penyakit ni. Tu sepakat. Dia pun kata boleh, kita pun kata boleh. Tawasul dengan orang soleh boleh tak? Dia kata boleh, syarat orang soleh tu hidup lagi. Misalkan kata ustaz aku ni ada hajat besar, lepas jumpa dengan Ustaz Hafiz Hukmi, Ustaz tolong doakan hamba ada hajat besar lagu ni, ustaz pun tolong doa. Hak tu sepakat boleh, sebab hidup lagi. Hak tak bolehnya, kita angkat tangan, Ya Allah ya Tuhanku, dengan kewalian Syekh Abdul Qadir Jalani, dengan kesolehan tok kenali misalnya, dia kata tak boleh. Hak tu haram, dia kata. Salah mana hak wayak kata haram? Salah mana yang berfatwa kata tawasul ni hanya setakat hidup? Kita pegang tawasul ni sebab kita sebut hak mulia. Nama Allah mulia, kita boleh sebut. Amal soleh mulia, kita boleh sebut. Orang soleh mulia, kita sebut. Kemuliaan orang soleh ni, dia terbatal dengan kematian ke lagu mana? Adakah Nabi SAW bagi dia hanya mulia ketika bagi dia hidup, lalu selepas bagi dia wafat tidak mulia? Tak ada orang kata lagu tu. Maka kita nak tanya pada dia, salah mana hak pegang kata tawasul tu haram? Kalau orang tu mati dah, tak ada. Hak dia pegangnya fatwa Ibn Taimiyah, ulama kurun ke-8. Dah salah kot celah mana? Salah ni sama ada sahabat Nabi ataupun tabi'in, ataupun sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'in, paling-paling dia kata 500 tahun yang pertama salah. Imam Ibn Taimiyah terkeluar. Maka hak lagu tu tak comel. Saing-saing hak belah utara dia wayak, depa tu bukan salafi, depa salah pi. Salah pi kot ni, depa pi kot lain. Oh, salah pi tak mau masuk longkang mah. Kita mau betul pi. Salah pi tak mau. Salafi tak apa. Salafi tu macam kita dah ni. Kita ni lah salafi. Asal dak pegang akidah Asy'ariyah, beramal dengan salah satu daripada fiqh yang 4, dia ikut tasawuf yang sunni, bukan tasawuf yang mengarut-mengarut, kita salafi dah tu. Cuma kita tak mengaku lah. Wallahu a'lam. Jadi kat mana salafi hak sebenarnya kita dah lah Ustaz. Kita dah hak salafi sebenar ni. Alhamdulillah. Hak ikut salafi, ikut mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki dah. Ibn Taimiyah dia tidak salah. Ikut dia tidak jadi salafi, jadi khalafi juga. Salafi juga. Khalafi hak dia. Oh khalafi. Khalafi pula dah. Okey. Ada sebut Imam Ibn Taimiyah, mari soalan pun soalan Imam Ibn Taimiyah. Sebenarnya asalnya tak berapa nak sedap sebut, tapi dah ada soalan terpaksa bacalah, nah. Jadilah ni ustaz, kalau ustaz pun sebut saat ni Imam Ibn Taimiyah, nak sebut Imam kurun ke-8.
dan juga menjadi pegangan kepada salah satu pegangan besar, pegangan utama kepada Muhammad bin Abdul Wahhab, ataupun yang digelarkan sebagai kumpulan ataupun fahamnya tak boleh sebut. Saya kata tak boleh sebut lah ni. Orang Kelantan lah boleh kali. Orang Kelantan boleh? Orang luar ni lah aku sebut banyak kali kan tak boleh masuk lalu. Tak apa. Pandai kita sebut. Orang berjaga tu. Orang sini lah tak ada. Jadi, learningnya Ustaz, kalau kita kira Imam Ibn Taymiyah, kalau kira tengok sejarah dia, dia pun adalah salah seorang daripada mujtahid mutlak. Mana orang hebat lah. Orang hebat, mujtahid mutlak, maknanya kalau ni soalan ni. Imam Ibn Taymiyah adalah salah seorang mujtahid mutlak. Untuk maklumnya daripada ahli jemaah, mujtahid mutlak ni syarat nombor satunya melebihi daripada 300,000 hadis. Dihafal dengan sanaknya, dengan tahu belakang hadis tu mari kenapa, untuk apa, masa mana, buat gapo, jelas lah 300,000 hadis. Yang kedua, gapo tu, memahami ayat Quran ni, ayat muhkamat, ayat mutasyabihat. Faham belaka, tahu ayat turun mana, untuk gapo, Mekah Madani ke Makkiyah ke, faham belaka ayat mutasyabihat. Tapi kalau tengok ke fahami hak setakat amal tahu, Imam Ibn Taymiyah ni tahu minta ustaz jelas lah. Cuma soalan ni dia kata salah seorang mujtahid mutlak kan ustaz. Soalan dia mari bentuk soalan ke ustaz ni, Imam Ibn Taymiyah adalah salah seorang mujtahid mutlak kan ustaz? Okey, soalan pertama. Yang kedua, jadi boleh ke kita ni berpegang kepada pandangan dia ustaz? Tu soalan. Baik, Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala tidak dipertikaikan dia orang alim. Dia memang ulama. Bahkan murid-murid dia pun jadi ulama yang sehu juga. Al-Imam Ibn Katsir, Al-Imam Az-Zahabi, Al-Imam Ibn Qayyim. Mana dia memang ulama, hatta musuh yang tak setuju dengan dia pun tidak oyak dia jahil. Kadang-kadang kan bila kita tak setuju sama kita ni, mujahil, mu tak ngaji, tu lagu tu baik. Tapi Al-Imam Ibn Taymiyah ni disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam satu kritikan yang keras kepada Al-Imam Ibn Taymiyah, dia wayak rajulun adallahullahu ala ilmin. Keras tu. Dia wayak Imam Ibn Taymiyah ni seorang lelaki yang Allah sesatkan dia. Adallahullah. Tapi dia wayak apa? Ala ilmin. Hal keadaan dia tu berilmu. Jadi tidak ada orang sama ada dia penyokong atau penentang Ibn Taymiyah yang wayak Ibn Taymiyah ni jahil. Dia memang orang alim. Tinggal lagi dia tu sampai ke tidak level mujtahid mutlak, qil wa qal. Sebahagian yang kagum dengan dia kata, dia ni level mujtahid mutlak dah. Dia boleh ijtihad dalam segala bidang. Tapi ramai-ramai kata dia hanya ulama yang masih dia gitu terbatas, tidak sampai mujtahid mutlak, dan dia masih dianggap muntasib kepada mazhab Hambali. Dia dibilang sebagai Hanabilah. Tapi Hanabilah ni dia pecah dalam bab akidah. Kalau Malikiyah solid 100% Asy'ariyah. Kalau Syafi'iyah majoriti Asy'ariyah. Adalah seorang dua jadi musyabbihah, jadi Mu'tazilah kali. Tapi kalau Hanabilah sehu, pecah dua. Satu golongan Fudalaul Hanabilah, pegangan dia sama macam Asy'ariyah, iaitu tanzih. Wajib Allah tu tak super seperti makhluk. Ada lagi satu Hasyawiyah Hanabilah ni, Hanabilah yang terpinggir, antaranya dinisbah pada Al-Imam Ibn Taymiyah, ada elemen-elemen seperti tasbih. Makna Allah turun supaya hamba turun. Allah duduk atas arah supaya hamba duduk. Jadi ada elemen-elemen seperti itu. Jadi walaupun Al-Imam Ibn Taymiyah ni seorang yang alim, di tempat-tempat yang beliau melanggar ijma', wajib kita tinggalkan fatwa beliau dan ikut ijma'. Sebab ijma' ni ada garanti daripada Nabi SAW, dan baginda bersabda, la tajtami'u ummati ala dalalah. Umat hamba ni tak akan berhimpun atas benda sesat. Bila sudah ijma', mana tak sesat, pas kita pergi langgar, risiko tinggi. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafiz Waliyuddin Al-Iraqi dalam kitab Al-Aljibah Al-Mardiyah Anil As'ilatil Makkiyah, bahawa Al-Imam Ibn Taymiyah ni dikatakan melanggar 60 ijma' ulama. Sebahagian dalam perkara usul, yakni perkara akidah,
dan sebahagian dalam perkara furu'. Akidah ni berat nak bicara lah. Qadim, Nawawi dan sebagainya. Kita ambil furu' satu contoh, iaitu dalam bab ziarah makam Nabi SAW, telah sepakat umat Islam bahawa hukumnya sunat. Ziarah kubur orang biasa pun sunat. Apatah lagi ziarah kubur Nabi SAW. Tapi kalau kita duduk jauh, kita kena pergi musafir lah. Kalau kita duduk di Madinah, kita pergilah ziarah. Musafir itu fatwa Ibn Taymiyah riwayat haram. Musafir itu musafir maksiat. Siapa dia pergi musafir, nak pergi mana tu? Nak pergi ziarah kubur Nabi. Dianggap oleh Imam Ibn Taymiyah sebagai musafir yang haram. Sebab salah tafsir hadis. Hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, la tushaddu rihal illa thalath masajid. Tak perlu nak ikat tunggangan, tak perlu nak musafir, kecuali 3 masjid, iaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Dipahami oleh Imam Ibn Taymiyah, oleh itu ziarah makam Nabi tak termasuk maka jadi haram. Ini kan kalau ulama lain tak pakai lagu tu. Sebab illa tu istisna. Kalau mustasna minhu amakin, berat lagu tu. Tak boleh musafir nak pergi nikah, tak boleh musafir nak pergi jual, tak boleh nak musafir nak pergi ngaji. Sebab la tushaddu rihal ila amakin illa salas masajid. Tak diikat tunggangan pada tempat-tempat kecuali 3 masjid. Maka ulama lain tidak faham lagu tu. Bahkan Imam Ibn Taymiyah pun tidak ada fatwa kata haram bagi musafir nikah, haram nak musafir berniaga, tak ada. Maka mustasna minhu mesti masajid. Yang dikecualikan tu adalah tak ikat tunggangan ke masjid-masjid. Tak perlu susah payah musafir nak pergi masjid. Kecuali 3 masjid ni silakan. Masjid Haram kita semayang macam 100,000 pak lain. Kalau Masjid Nabawi macam 1,000. Kalau Masjid Al-Aqsa macam 500. Berbala lah kalau kita nak pergi pun. Tapi kalau setakat Masjid Kristal, kalau betul lalu kat singgah. Kalau sekali nak pergi tak payah. Lagu tu. Itu contoh bagaimana Al-Imam Ibn Taymiyah walaupun beliau alim, beliau melanggar ijma'. Tapi tempat-tempat yang lain yang beliau tidak melanggar ijma', ulama semua sekala ambil ya pandangan dia. Ada satu tok guru, dia rajin duk kritik Imam Ibn Taymiyah, ni tak betul lagi, ni tak betul lagi ni. Tapi kejap-kejap dia petik kalam Imam Ibn Taymiyah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah lagu ni. Tadi anak murid heran. Tok guru duk kata Imam Taymiyah tak betul. Tapi ada tempat-tempat tok guru sendiri sebut fatwa dia. Jadi jawab tok guru ni, dia kata Al-Imam Ibn Taymiyah ni dia umpama lautan yang dalam. Maknanya orang berilmu. Hamba turun bawah tu, hamba cari permata, hamba waktu baik. Hak mana binatang bisa racun apa tu, hamba tinggal. Jadi poinnya, nak ikut Imam Ibn Taymiyah boleh, syarat orang tu mesti alim. Setara dia boleh beza mana mutiara, mana hak bukan, mana binatang bisa. Sebab dalam tu ada belaka. Hak molek pun ada pada Ibn Taymiyah, hak salah dan berbahaya pun ada daripada beliau. Jadi kita berlaku adil pada beliau. Dia pun sudah wafat, dah meninggal dunia. Tak usah bicarlah batang tubuh dia, Allah lebih tahu. Orang Islam ni kita doakan rahmat saja. Ada orang tak bagi rahimahullah Ibn Taymiyah, ada hak lagu tu juga. Tak boleh ayat rahimahullah. Tapi kita kan dia zahir orang Islam, orang alim. Cuma ada kesilapan dia tu kita kena bagi tahu dan kita jauhi. Wallahu a'lam. Mana kita ra'i jelah, mana kita tahu lebih kurang. Dan tapi kalau kita orang awam jangan. Takut kita tak boleh beza. Kita kitab ulama kita banyak dah kan, cukup dah untuk kita pakai memadai dengan ulama kita. Tapi kalau kita ni pakar, pengkaji, boleh beza, hak ni boleh ambil, hak ni tak boleh, silakan. Wallahu a'lam. Itulah kalau nak kira, kalau dengan soalan yang berfikir juga mujtahid mutlak. Salah satu mujtahid mutlak adalah boleh menguasai Al-Quran, iaitu boleh memahami ayat muhkamat mutasyabihat. Tapi kalau tengok daripada Imam Ibn Taymiyah, ada banyak usul yang menyalahi daripada ijma' tentang bab istawa, contoh tentang bab yadullah fawqa aydihim, maknanya bab mutasyabihat pun ada yang lain sikit. Yang hamba fahamlah Al-Imam Ibn Taymiyah ni dia bab memahami Quran hadis ni dia tolak majaz. Dia kata tak ada majaz dalam Quran hadis. Maknanya kita kena faham makna itu makna hakiki. Makna kalau istawa majazinya boleh makna menguasai, menjaga. Tapi kalau dia kata makna zahir, duduk bertempat lah. Jadi tolak majaz dalam Quran hadis ni sebenarnya tolak seolah-olah Quran hadis bukan bahasa Arab. Sedangkan jelas dalam Quran ayat Quran tu bahasa Arab. Bila bahasa Arab dia makna hakiki, makna sebenar, dia ada makna majazi, makna sindiran.
Maknanya hak tak sebenar. Sebab Tersirat. bahasa Arab memang lagu tu. Tersirat. Bahkan dalam hadis, apabila hadis kursi, Allah sendiri takwil. Siapa yang kata hamba tak takwil, hamba nak pakai makna zahir, makna awak tolak cara Allah. Dalam hadis kursi itu Allah berfirman, ya bani Adam ataupun ya abdi maridtu falam ta'uni, wahai anak Adam, aku sakit pun tak mari ziarah. Kalau kita nak faham secara zahir kak, kita kata Allah sakit juga, tapi sakit yang layak dengan Allah. Mana ada lagu tu? Sakit tu kan kurang. Maka dalam hadis tu juga Allah takwil. Bila ditanya oleh hamba saat ni, Allah jawab, maksud aku sakit itu adalah marido abdi fulan, hamba aku si fulan yang sakit. Kalau Allah sendiri takwil, kenapa kita tidak nak ikut cara Allah Ta'ala? Wallahu a'lam. Jadi kalau katalah puak utara tu duduk ikut kepada fahaman ataupun ajaran daripada Al-Imam Ibn Taymiyah, nah maknanya amba rasa tidak ikut semua juga. Nah, sebab antara benda yang dia tak ikut, tak silap ambanya, sebab amba pernah dengar daripada Kiai Idrus Ramli. Dia kata dalam kitab As-Siratal Mustaqim muka surat 7 karangan Imam Ibn Taymiyah memuji buat maulid. Maulid ni bagus. Dalam majlis tu puji Rasulullah, cerita about Rasulullah, kebaikan, syarahan dan sebagainya, maka boleh pahala orang yang duduk dalam majlis Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pokok hak mana duduk ikut Muhammad bin Abdul Wahhab pula, tak sepakar pula hak tu. Jadi gitulah. Jadi alhamdulillah. Mari soalan seterusnya lah. Hak mana adik-adik berasa sepong soalan koho tak apa pahelah mana ni, nampak ada hak sanggup dah lah. Okey, kita teruskan lagi dah soalan. Kau nak rehat dulu ustaz? Boleh rehat dulu sebentar tak? Kita ustaz aku nak minum air pun tak boleh lah bukan dia dah. Kita rehatlah dulu. Rehat sekejap. Kita istirahat sekejap. Bukan istirahat lagu mana? Istirahat mana nak geliat lah. Geliat dulu. Boleh ustaz aku boleh minum air sekejap. Jadi sementara daripada sambil kita rehat beberapa 2-3 minit, amba nak umumkan untuk nak melancarkan tabung. Lancarkan tabung masjid kepada semua hadirin hadirat muslimin muslimat yang dermawan, yang nak rebut pahala yang sangat banyak digandakan pahala kepada orang yang betul-betul faham tentang bab sedekah jariyah kepada tempat fi sabilillah, tempat untuk nak cari jalan Allah. Jadi boleh pakat-pakat gerak dah. Mana unit? Boleh? Boleh gerak. Boleh sambil-sambil meterang. Sebab ramai juga tak faham apa beza sedekah orang susah, orang miskin, anak yatim, patu pondok ataupun di masjid contoh. Memang beza sebenarnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita dari suratul Baqarah PP ketiga, juzuk ketiga PP ketiga, ayat kedua. Dia kata apa? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'ah sanabila fi kulli thumbulatin mi'atu habbah. Mana-mana orang yang infak ke jalan Allah, yang mana fi sabilillah ni ialah tempat yang mana orang tepat nak sebar ilmu agama, tepat nak memperjuangkan ilmu agama. Antara kita lain itu masjid ya. Masjid tempat sebar ilmu agama, tempat ngajar, tempat nyatu masyarakat, tempat program. Masjid pada Pak Ahmad antara masjid yang aktif pula. Macam-macam program buat. Jadi orang yang infak pada jalan yang boleh ke arah fi sabilillah ni, kamathali habbatin ambatat sab'ah, diberikan perumpamaan akan digandakan daripada satu yang kita bagi digandakan 7, dan setiap satu pula mi'atu habbah, digandakan 100 pula. Maknanya 700 kali ganda. Kalau berasa hak nak invest, hak betul-betul investment yang pasti untung, tidak akan ada rugi. Ni lebih daripada the power of skin cepat kaya. Apa dia? Infak ke jalan Allah yang melibatkan fisabilillah, besar sangat pahala dia. 700 kali ganda. Dan masjid-masjid ni, antaranya masjid kita ni, masjid pada Pak Ahmad, yang kalau kita duduk pun kita berasa belaka sejuk kaki, sejuk tubuh ke apa semua, sebab angin ada airconnya kuat. Untuk keselesaan, kapeknya tebal, api air menanggung kos yang sangat tinggi.
Jadi kalau kita membantu secara automatik, kita infak, setiap mana orang duduk bawah lapu, duk ngaji, duk dhabit, adik-adik duk nulis belakang ni, kita boleh pahala. Boleh pahala. 700 kali ganda pahala. Ni hebat. Kalau boleh hok mana tak bawa malam ni, esok bawa banyak lagi. Sedekah subuh bawa banyak, biar penuh poket, biar agak-agak poket pun tak muak gitu. Sebab apa ni peluang saking cepat kaya, the power of saking cepat kaya, memang betul-betul kaya. 700 kali ganda. Jadi pakak-pakak kita infak, sebab ambo dengar khabar, api sini boleh kira mencecah 8,000 dengar khabar. Jadi kalau kita tak pakak pelega duit dah, kita pun tepat kita guna juga. InsyaAllah kita pakak-pakak tolong. Hak mana ada balik lepas ni, hak mana ada bawah batal tu, pakak buat tubik. Tepuk-tepuk batal sikit, buat tubik lah, tak payah duk sipel lah. Duk sipel lebih kepala rima lah, kabar-kabar kena makan ke rima. Buat tubik. Letak tepat hak betul-betul kaya, insyaAllah. Ustaz, tak ada minat? Dia minat dah? Okey. Jadi insyaAllah, kita sambung, rehat sebentar je. Okey. Boleh sambungnya soalan, ni mungkin kita boleh skip sikit Ustaz rasa Ustaz. Tapi tak apalah, mungkin Ustaz boleh rasa bukan skip, maknanya mungkin ulasan saat ni tu ada dah termasuk sikit sebanyak dah. Tapi boleh Ustaz kemas sikit. Jadi nak tanya Ustaznya, kenapa ataupun mengapa perlu kita ni perlu belajar sifat 20? Kelantan kata Bapa kat kita ni kena ngaji sifat 20, kena faham sifat Allah, wujud, qidam, baqa ni, bapa kena ngaji sifat 20. Dan kenapa tidak boleh belajar tauhid 3? Makna sini ada nak tahu perbezaan antara sifat 20 dengan tauhid 3. Yang mana betul dalam ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ramai yang mendakwa mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Siapakah sebenar mereka yang dimaksudkan ahli sunnah wal jamaah di sisi pandangan para ulama muktabar? Jadi dua soalan sini. Satu soalannya sifat 20 dan kenapa kena belajar sifat 20 dan kenapa tak boleh belajar tauhid 3. Dan siapa dia ahli sunnah wal jamaah sebenar? Silakan Ustaz. Baik, sebelum kita jawab soalan itu, mungkin kita boleh betul sikit soalan itu. Dia tanyanya, apa kita perlu belajar sifat 20? Asalnya tak perlu. Sahabat Nabi tak belajar pun sifat 20. Apa sahabat Nabi tak sempurna iman ke lagu mana? Asalnya tak perlu. Dan dia tanya pula, kenapa tak boleh belajar tauhid 3? Boleh. Ilmu apa boleh belajar asalnya. Kita betul soalan dulu, biar jelas titik tolak dia. Jadi memang asalnya tak perlu kita belajar sifat 20. Yang kita perlunya kita kenal Tuhan kita. Hak tu hak wajibnya. Kita hidup bagi manusia ni, dosalah kita tak kenal Tuhan. Tinggal lagi setelah daripada zaman sahabat dan sebagainya salafus soleh, mari macam-macam benda-benda hak keliru. Betul ke Tuhan takdir semua perbuatan manusia? Ada kata tak, ada kata hak nafi usul ikhtiar, Lepas tu mari macam-macam lah. Maka terpaksalah ulama tu bangkit untuk bagi orang faham semula tentang Allah Ta'ala. Baru timbul pengajian sifat 20 ni. Maka jadi wajib ke mana? Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa satu perkara tak sempurna kewajipan. Kewajipan apa? Kena Tuhan. Kecuali dengan dia. Kalau tak ngaji sifat 20 jadi tak pandai, tak super sahabat. Sahabat tak ngaji sifat 20 pakai dengan ayat Quran dengan hadis, faham dah. Allah tu maha suci, maha berkuasa, faham selalu dah. Tak perlu ngaji sifat 20. Tapi seumpama masyarakat ramai-ramai ni, kalau tak diterang molek-molek, dia tak faham. Maka tu jadi kena ngaji sifat 20. Tapi sifat 20 ni bukan tak ada zaman Nabi. Siapa dia wayak? Kalau sifat 20 sebelum pada Nabi ada dah. Sifat ni qadim. Belum daripada Nabi Adam wujud sifat 20 tu ada dah. Oh, kalau dengar ke puak tu marah pulak, dia kata ngaruk ustaz ni. Kita wayak zaman Nabi tak ada, dia wayak zaman Nabi Adam pula ada dah. Dah wayak sifat. Takkan zaman Nabi Adam Allah tak wujud, tu nama sifat. Takkan zaman Nabi Adam orang tak percaya bahawa Allah Taala wujud, tidak ada permulaan, tu namanya kidam. Kalau wayak sifat, memang sifat tu qadim.
Tapi kalau meroyak penyusunan ilmu, tu memang baru. Zaman Nabi tak ada lagi lah penyusunan ilmu wujud kidam bakar. Penyusunan mari ke dia tak ada masalah. Pas zaman Nabi adakah sahabat ngaji tajwid, hak ni mak arik lis sukung, hak ni mak badal, hak ni mak asli, hak ni idgham bi gunnah, hak ni idgham bila gunnah, ada tak? Pas kita ngaji susah-susah ngaji tajwid. Tajwid ada zaman sahabat, baca Quran dengan elok, makhraj betul, panjang pendek tepat ada, tapi penyusunan ilmu tu mari ke dia. Sama juga ilmu mustalah hadis. Tak ada dalam zaman sahabat kata hak ni hadis sahih, hak ni dhaif, hak ni maudhu', hak ni muqdal, hak ni munqati', hak ni mursal. Tak ada. Pas salah lah ilmu hadis tu. Tak salah. Daripada zaman sahabat lagi, bila ada satu riwayat, sahabat nak pasti betul ke Nabi riwayat. Kalau Nabi riwayat lain, riwayat lain. Teknik tu saja disusun kemudian. Ilmu sudah ada daripada zaman Nabi. Tapi bukan ke ilmu sifat 20 ni daripada falsafah Yunani. Ada ustaz daripada Penang. Dia riwayat kalau orang nak mengajar tauhid sifat 20, dia suruh start motor pergi pasar malam. Pasal dia kata ni ilmu yang paling celaka sekali, ni ilmu falsafah Yunani. Ni kita kata istilah orang KL kat, sembang bikin bimbang. Dia kecek bagi orang stres. Orang malik-malik ngaji sifat 20, Allah ngaji ilmu falsafah Yunani. Cuma mak ribut ahli falsafah Yunani nama gapa ngajar sifat 20 coyak. Yang kecek saja. Dah lama ayat sifat 20 pada falsafah Yunani, mesti ada ahli falsafah Yunani yang ngajar sifat 20. Dan ibarat kata Kiai Idrus Ramli, kalau adalah kita jumpa seorang ahli falsafah Yunani ngajar kat orang, ya Allah wujud, tak ada permulaan, tak ada perakhiran, tak serupa seperti makhluk, tak berhajat kepada pencipta dan sebagainya, berarti beriman ahli falsafah Yunani tadi. Hak tolak jadi kafir. Hak kata Allah tak wujud. Hak kata Allah baru wujud. Jadi kita jangan duk percaya terus. Kita mikir sikit. Kalau betul daripada falsafah Yunani, mesti ada bukti dia. Okey. Kenapa saya kata tadi tauhid 3 tak ada masalah nak belajar? Sebab ia ilmu. Bahkan kalau tak belajar tauhid 3 nak terai lagu mana kat orang. Tetapi macam saat ni juga, kalau orang tu dia tak tahu beza mana hak betul dalam tauhid 3, mana hak salah, dia pakai telan semua, maka saddan li zari'ah, sekat jalan tak sah ngaji lah. Takut jadi kita tu jadi salah. Tapi kalau dia memang boleh beza, tauhid 3 setakat tauhid rububiyah mengatakan Allah lah satu-satu yang mencipta, yang mentadbir alam semesta, itu betul. Tauhid 3 siapa mengatakan orang musyrikin juga ada tauhid, itu salah. Tauhid uluhiyah setakat mengatakan hanyalah Allah yang wajib kita sembah, itu betul. Tapi kalau sampai mengharamkan tawassul, tabaruk, istighosah, itu tak betul. Tauhid asma wa sifat setakat mengaji nama Allah dan sifat Allah, itu betul. Tapi kalau sampai mengatakan Allah bertangan, bermuka, bertempat atas arah, itu tak betul. Silakan. Kalau boleh beza lagu tu kak, ngaji, tak ada masalah. Jadi ahli sunnah wal jamaah ini asalnya siapa yang ikut cara Nabi, akidah sahabat bersama dengan jamaah umat Islam, kalau ikut hadis, dialah ahli sunnah wal jamaah. Tapi oleh kerana di zaman kita ni ada hak mengaku di ahli sunnah wal jamaah, bila kita kaji tak sama seperti mana yang dipegang oleh Nabi SAW, mudah fahamnya dari segi akidah Asy'ariyah Maturidiyah, dari segi fiqh yang mazhab yang 4, dari segi tasawufnya manhaj Imam Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Wallahu a'lam. Jelas dah tu dah. Jelas comel dah. Jadi mana kita hak pentingnya nak pegang kepada apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Insya-Allah. Okey, soalan seterusnya Ustaz. Soalan nombor 9 Ustaz. Ada setengah pihak mengatakan Allah Maha mendengar, namun pendengaran Allah tidak seperti pendengaran makhluk. Jadi ayat ni boleh diterima. Tetapi kalau ayat lagu ni pula, Allah mempunyai tangan, tapi tangan tersebut tidak seperti tangan makhluk. Allah ada tangan, tapi tangan tak seperti tangan makhluk. Tangan yang sesuai untuk Allah lah. Kalau ayat ni pula tidak boleh diterima. Lagu mana tu Ustaz? Beza tu. Comel soalan ni. Sebab ada sains-sains kita sudah terpengaruh dengan pahaman nak ayatnya Allah ada tangan, ada betih, ada muka, ada mata. Lalu bila kita ayat ke dia, tak boleh ayat lagu tu. Kamu ni sudah menyerupakan Allah Ta'ala seperti makhluk.
Jadi dia akan bantah, dia kata tak boleh buat apanya. Dia mah boleh pula wayak Allah mendengar, tak serupa makhluk mendengar, boleh. Bila kami wayak Allah ada tangan, tak serupa tangan makhluk, tak boleh pula, tak adil. Nampak tak? Mari pada mana soalan ni? Baik. Jadi kita ambil contoh hak ekstrim dulu. Supaya kita faham konsep tak sama dengan makhluk ni tak semestinya menyelesaikan masalah. Tapi contoh ni ekstrim. InsyaAllah lah tak ada orang Islam kata ada di Terengganu dah di fatwa sesat dah. Dia ayat Allah boleh beranak tapi tidak serupa makhluk beranak. Boleh tak? Ambo ayat tak serupa makhluk. Beranak Allah tu jangan ingat serupa makhluk lah, tapi Allah beranak cara dia lah. Boleh tak? Tak boleh. Berarti kalau kamu menafikan setelah kamu isbat sesuatu yang tak layak dengan Allah, tidak selesai masalah. Bila kamu kata Allah beranak tu, kamu isbat satu yang mustahil. Lalu kamu nak baiki balik, tapi tak samalah serupa makhluk. Tak jadi dah. Dia penuh hawa dah. Tak boleh baiki. Itu contoh yang ekstrim. Ya. Setakat yang saya tahu, Muhyiddin Khawli wayak lagu tu. di Terengganu dah di fatwa sesat dah. Dia kata oleh kerana Allah Maha berkuasa, kalau Allah nak, Allah boleh mencipta anak dia. Jawatan Mufti Terengganu tu fatwa sesat. Jadi saya jepuk lah. Kalau tahulah kalau Kelantan kata tak sesat. Tapi orang lain setahu saya tak ada lah setara tu. Hak kata Allah boleh beranak tapi tak sama seperti makhluk tu, tak ada. Kita ambil hak tengah sikit. Dia kata kami ni jenis hak apa Quran kata hak lagu tu kami kata. Kami tak say sebab Asy'ariyah. Quran kata lagu ni takwi kok tu, takwi kok ni. Kami tak say. Kami nak Quran kata lagu tu lah kami ayat. Lagu tu. Pas kalau Quran kata wa huwa ma'akum aynama kuntum, dia Allah Taala bersama dengan kamu di mana kamu berada. Kalau makna yang hakiki dengan ma'iyah zatiyah, bersama dengan zat. Berarti kan Allah Taala duduklah sejid ketika ni. Pas kita klik rumah, Allah ada rumah. Kita masuk tandah, Allah dalam tandah. Dia pun tak kata lagu tu. Dia kata ma'iyatul ilmi. Takwil lah tu. Sebab ma'iyah asal ma'iyatul zat. Kalau kita nak pakai zahir. Nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa akan Allah Ta'ala, lalu Allah lupa akan mereka. Maka berpegang dengan zahir Quran, kita menisbah pada Allah Ta'ala sifat lupa yang layak dengan Allah. Ada ke lupa yang layak dengan Allah? Dalam hadis kursi yang kita baca tadi, marid tu, aku sakit, aku pegang dengan hadis-hadis sahih. Maka kita nisbah pada Allah Ta'ala sifat sakit, tapi sakit yang layak dengan Allah lah. Tak super sakit manusia ni. Berat, mung sakit pasangan ni. Ada pula Allah Ta'ala jadi situ datang masalah di situ. Mendengar ni datang sabit atas ayat muhkamat, maka tidak ditakwil lagi. Jelas sifat mendengar tu sifat kesempurnaan. Bila sebut yadun, Allah sebut, kita sebut. Kita tak salah kita sebut yadullah. Bahkan orang Melayu pun sebut lagu tu. Nak buat lagu mana? Kita usaha dah. Tangan Allah belaka. Tak salah. Tidak ada kita kata musyabbihah dengan sebab kita ayat semua di tangan Allah semua. Adakah dituduh musyabbihah? Tidak. Sebab kita faham konteks mana dalam kuasa Allah. Tapi kalau mu duk ayat kata Allah ada tangan tak serupa makhluk, itu maknanya kamu mengisbatkan jarihah anggota badan. Sehingga ada orang di Perak dia kata kalau Allah tak bertangan kira Allah kudung. Oh, macam tu. Habis tu Allah Ta'ala tak beranak, kira Allah mandul lah. Pakai kiyah dengan makhluk lagu tu berat. Jadi nak kiyah zakar pula. Berat nak kiyah Allah Ta'ala dengan makhluk lagu tu. Mana dalam otak umum tu yadun tu jarihah. Cuma menak kona kata kona tangan tak sama dengan tangan makhluk. Pas tangan monyet tak sama dengan tangan kita. Tapi tak jarihah. Menisbahkan yang mustahil nak baiki dengan tak sama tu jadi tak betul. Adapun menisbahkan yang sempurna dengar, berkata-kata, melihat tapi tak sama dengan dengar kata-kata makhluk, itu jelas betul. Jelas dah tak? Comel. Wallahualam. Soalan ni macam sambung pula ni Ustaz. Lepas tu soalan nombor 7 ni, kita ada 2 soalan lagi lah dah. 2 kita skip lah. Hamba duk baca-baca berasa kita ambil soalan nombor 7, lepas tu nombor 10 selalu dah. Nampak ada dah hak berasa belonyo-belonyo. Betul-betul rak dulu tak apa. Tapi soalan ni agak sensitif sikit lah.
Panas sikit soalan ni kerana ustaz pun pernah disebut di nak kata warning tu dot lah, mana dipesal lah, dinasihatkan supaya tak sebut huruf yang bermula dengan W. Tapi soalan ni ada sebut soalan ni mari ada perkataan ada W depan. Dan kalau kita duduk dengar daripada awal tadi ustaz duk royak sana ni. Nah, ustaz aku duk royak waktu ni soalan ni. Soalan nombor 7 ni. Nama tak tahu siapa dia hok nanya soalan. Tapi kita bukan royak orang hok nanya ni pun dia kecek atas fakta. Fakta ni. Walaupun fakta ni berada di negeri lain, tapi kita nak tanya ustaz lah. Sebab ustaz pun daripada negeri lain. Jadi tak salah lah kalau kita tanya dah. Jadi mari soalannya ustaz, Majlis Fatwa Kebangsaan. Ni dalam etika dah ni. Betul lah, Ambo pernah tengok dah. Majlis Fatwa Kebangsaan memutuskan aliran Wahabi tidak sesuai untuk diamalkan di negara ini yang mengamalkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu ahli fatwa kebangsaan. Mari pula dia kata Majlis Fatwa Negeri Sembilan pula. Sebenarnya banyak keluar dah ni, tapi dia ambil 2 contoh sini. Majlis Fatwa Negeri Sembilan pula memutuskan aliran Wahabi didapati bercanggah dengan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi teras pegangan masyarakat Islam. Ada pandangan yang mengatakan Wahabi ni sesat. Ada pandangan kata Wahabi ni sesat. Jadi jika Wahabi itu sesat dari segi akidah mereka, adakah kita Ahlussunnah wal Jamaah ni boleh untuk menjadi makmum kepada imam yang berfahaman Wahabi? Satu. Yang kedua, contoh lagi, bermuamalah ke dengan mereka, bersahabat, jual beli, mengambil nasihat-nasihat dan pelajaran yang tidak berkaitan dengan akidah dan lain-lain. Bagaimana ustaz? Panas sikit ustaz? Nampak ngantuk kita bisa lihat panas kan? Saat ni masa dalam kereta saat ni yang ambil di airport tanya, ustaz ajar kau ke kena kata ke sek-sek Wahabi ni. Saya kata tu makanan harian saya dah. Hari-hari dia mari maki, mari marah. Tapi dah soalan sebut, tak kita tak sebut dah. Tak ada dah sebut dah. Kata dia sebenarnya bukan Majlis Fatwa Kebangsaan. Dia adalah mesyuarat MKI tahun 2014 memutuskan bahawa fahaman Syiah dan Wahabi ini adalah merupakan ancaman kepada Ahlussunnah wal Jamaah dan tidak sesuai. Dan memang ulama-ulama Pak Mazhab mengkelaskan fahaman Wahabi ini sebagai aliran Khawarij. Khawarij ni ahlul bid'ah. Apa bid'ah dia? Dia mudah mencak kafir pada orang yang tidak seperdirian dengan dia. Maka pada zaman awal-awal kebangkitan Wahabi itu ribuan umat Islam dibunuh atas dasar dia ni musyrikun. Dulu dia tak panggil diri dia Wahabi. Daslan ni pun tak berapa gemar juga panggil Wahabi. Dia panggil dia muwahhidun, golongan bertauhid. Berarti orang lain pada dia musyrikun. Bila musyrikun halal darah. Kena baca sejarah Wahabi itu. Di Terengganu ada satu orang Dr. Said Soleh. Moyang dia Syekh Abdullah Az-Zawawi dibunuh oleh Wahabi. Selesai mayang asar kena bunuh. Jadi larilah. Orang kata, apa Tok Said di Kelantan Terengganu, padahal Tok Said ni keturunan Nabi. Ada fitnah Wahabiyah tu, terpaksa lari menyelamatkan diri. Jadi masih ada lagi kesan dia. Jadi sebab tu dinilai sebagai ahlul bid'ah daripada aliran Khawarij, ya. Misalnya dalam kitab Raddul Muhtar ala Durril Mukhtar Syekh Imam Ibn Abidin wayak terang Khawarij fi zamanina. Wahabi ni Khawarij zaman kita. Berbeza dengan Khawarij zaman sahabat, dia mengkafirkan sahabat. Khawarij zaman kita mengkafirkan kita. Dia wayak kita capal liung. Maksud dia apa? Penyembah capal. Sembah capal kafir. Sembah apa lain pada Allah kafir. Tapi dia ingat, dia panggil kita kuburiyung. Kalau maksud dia gahi ziarah kubur tak ada masalah. Maksud dia kuburiyung kita sembah kubur. Sembah kubur kafir. Jadi dia itu sebab itu dia ahlul bid'ah. Baik. Kemudian yang mudah dulu saya jawab deh. Boleh ke kita saing dengan dia, beli barang dengan dia, ambil nasihat-nasihat hak molek pada dia? Jawabnya boleh. Dia hanya sekadar ahli bid'ah. Orang kafir kita boleh ambil, boleh jual beli. Betul boleh? Boleh kita jual beli orang kafir.
Bah dia nasihat kita molek-molek, kita ikut, tak ada masalah. Cuma kita hati-hatilah, tak naklah terpengaruh dengan hak tak molek-molek. Dia ajak kita minum arak, tak sih. Ahli bid'ah macam tu juga. Kita hati-hati. Takut dia ajak dengan bid'ah dia. Tapi buat jual beli apa semua, dan dia nasihat pun molek, dia nasihat ilmu, jagalah semaya. Takkan kita temu Wahabi. Tu kalau gitu, dia nasihat kita suruh jaga semaya, marah juga. Jangan. Tapi soalan dia adalah, boleh ke kita jadikan dia sebagai imam? Bahkan saya biasa dengar orang wayak lagu ni, ustazku ni dia tolak-tolak Wahabi, pas dia pergi Mekah, tak seikutlah tu imam Mekah. Tak seikutlah tu imam Masjidil Haram. Okey. Yang pertama, dia wayak jangan mudah label orang Wahabi. Pas dia label imam Mekah Wahabi, dia mana tahu dia Wahabi. Bagi hamba tak benar tu imam Mekah. Hamba tengok dia mayasah, hamba ikut. Lainlah hamba tu sign baik dengan dia, hamba tahu dia ni memang oh ya Allah, ada tangan, ada kaki apa semua tu lain. Tapi hamba tak kenal. Hamba pergi kat nampak dia maya molek, baca molek. Tapi katalah hamba maya belah kata imam Mekah, dia buat pergerakan 3 kali berturut-turut, batal maya dia. Wajib hamba mufarakah. Takkan kita nak tangsuk imam Mekah ni dia buat gapo pun tak batal maya dia. Dah. Kita tengok zahir. Zahir dia sah lah. Cuma kalau kita tahu dia ahlul bid'ah, maka hukumnya makruh. Beriman dengan ahlul bid'ah tapi sembahyang masih sah. Sama juga beriman dengan orang fasik, orang jahat, orang zalim, tapi maya dia sah. Boleh kita berimam tapi makruh. Itu jawapan pada soalan dia. Cuma nak ayat sikit. Hak Maulana Lutfi Muharram, comel ayat dia, pendek je. Dia ayat tanda betulnya Asy'ariyah ni. Hak sesat pun nak ngaku Asy'ariyah juga. Mama Ghufran ngaku Asy'ariyah. Macam-macam ngaku Asy'ariyah semua. Tu tanda Asy'ariyah betul. Jadi orang nak ngaku. Tanda tak betulnya Wahabi ni, hak sokong Wahabi marah kata dia Wahabi. Hati tengok. Dia bukan main lagi pertahanmu ni Wahabi gini, ikut ahli sunnah. Tengok siapa tak percaya, tengok saya debat dengan Sama Ali. Saya tanya Sama Ali berpegang macam mana? Wahabi ahli sunnah tak? Oh, ahli sunnah dia kata. Dah start Sama Ali Wahabi tak? Weh, 3 kali dah saya habaq saya bukan Wahabi. Oh, ahli sunnah tapi seringnya kalau kata Wahabi. Situ ada something wrong dah. Kalau kita boleh mikir molek dah. Kalau Wahabi ni betul apalah siapa saman. Ada orang kena saman. Sebab dia menyenaraikan orang tu sebagai tokoh Wahabi. Saman di mahkamah. Tapi dia orang tu bela Wahabi. Dia kata kami buat program ni nak memberi pembelaan pada Wahabi. Tapi kalau kata dia Wahabi, dia saman. Something is very wrong dengan fahaman Wahabi. Nak tahu, kena baca sejarah dia. Macam mana pegangan dia, baru kita tahu. Jangan terikut dengan emosi. Wallahualam. Comel. Soal jawapan ustaz tu setuh selalu hak jawapan kepada siapa dia hak tanya bab Mama Ghufran ni. Ada dah situ. Ni soalan nombor 9. Tapi hang skip lah soalan ni. Mau potong soalan, minta maaf lah kerana masa kita lewat dah. Kita ambil soalan lagi ngelah. Cuma saat ni sebut Mama Ghufran ni, amo pun baru ada dah orang tanya juga ustaz. Amo sebelum ni. Amo senyum sengih saja nak jawab wakilah lagu mana. Malam ni boleh jawab wakilah. Boleh ambil wakilah. Dia kata apa ya Mama Ghufran nak JISB ke contoh, ataupun ramai lagi lah mengaku Asy'ariyah Maturidiyah. Rupanya nak menunjukkan Asy'ariyah Maturidiyah tu molek tu siapa hak sesak pun mengaku lagi. Tapi nak ayat kalau Wahabi tu tak molek, hak terai fakta dia marah kau buat ahli sunnah gapo dia tahlil lah, pergi kubur ke ataupun maulid marah, tapi ayat Wahabi marah. Tak setuju yang bukan Wahabi. Jadi boleh wakilah malam ni. Tu banyak wakilah. Puas hati panggil ustaz aku malam ni. Insya-Allah. Jadi soalan terakhir lah malam ni. Soalan terakhir ni berbentuk fakta sikit. Soalan dia ustaz, ni fakta di Kelantan kita. Di Kelantan kita mungkin takut ada yang tak tahu. Jadi bagus soalan ni boleh memberitahu kepada orang Kelantan supaya jelas bahawa fahaman Wahabi memang tak boleh masuk. Syiah memang tak boleh masuk di Kelantan sebenar. Hak masuk juga tu lagu mana? Sebab tu dia tak mengaku dia Wahabi. Sebab dia nak masuk di tempat-tempat hak tak boleh ya. Dia tak mengaku sebenarnya. Kalau dia label mengaku Wahabi, tapi dia ni berani dah. Start berani untuk menegakkan benang yang basah. Dia start dah menunjukkan kemurnian Wahabi lah ni bagus. Kenapa kata Wahabi tak betul? Berani dah. Dulu takut. Tapi kalau dia mengaku ataupun dia kata Wahabi tu betul, nak bawa faham yang di Kelantan memang tak boleh. Sebab apa? Pada tahun 1930-an,
Kalau tak silap Amwar 31. Sebelum daripada Tok Kenali meninggal tahun 33. Jadi Tok Kenali ni telah mencadangkan kepada Sultan Muhammad keempat supaya menjadikan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah iaitu Asy'ariyah Maturidiyah sebagai undang-undang tubuh kerajaan negeri Kelantan, dan telah pun diwartakan pada tahun 1940. Kalau tak silap Amwar 1948. Memang dah diwartakan dah. Bukan setakat Asy'ariyah Maturidiyah, dan jelas bermazhab Imam Syafi'i dan menghormati 3 mazhab Maliki, Hambali dan Hanafi, serta ada juga sebut Imam Abu Junaid Al-Baghdadi, mana tasawuf Abu Junaid Al-Baghdadi dan Imam Ghazali. Memang ada dalam undang-undang tubuh kerajaan negeri Kelantan kita. Jadi kalau mari faham ekor lain, sebenarnya memang boleh kerak. Boleh, sebab langgar undang-undang tubuh. Betapa pentingnya, sambung betapa pentingnya kita mengikuti mazhab akidah Asy'ariyah Maturidiyah, sehingga Tok Kenali memberi cadangan kepada Sultan sebelum beliau wafat. Jadi sebagai soalan terakhir Ustaz, bolehkah Ustaz terangkan mazhab akidah Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah kepada kami semua? InsyaAllah Ustaz. Jemput Ustaz. Penting siapa Tok Kenali pesan suruh buat undang-undang tubuh. Silakan Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Itu mungkin kita kata satu kemuliaan Allah beri pada orang-orang soleh, orang-orang wali Allah, yang mana dia bagi cadangan itu cadangan yang bawa kebaikan yang berpanjangan. Dan kita nampaklah sehari dua ni pun di Kelantan ni, walaupun mungkin secara rasmi tidak, tapi secara atas daratnya tu ada orang duk sebarkan fahaman-fahaman Wahabi. Tapi dengan adanya undang-undang ni, sekurang-kurangnya dia ada sekatan. Yang masalah tu kadang-kadang sebab saing. Hak nak ceramah Wahabi tu saing kita, kita tak beri kak, saing sendiri. Iwak lembek tekok, beri juga. Tapi kita kena bertegah sebab nak jaga kerukunan, keharmonian dan juga yang paling penting sekali akidah. Jadi sepatutnya saing lah. Tapi bab ni tegah. Dalam undang-undang sebut Asy'ariyah Maturidiyah. Jadi bila disebut oleh para ulama daripada dahulu lagi, bahawa dua orang imam ni bukan dia membawa benda baru, bukan dia membuat satu mazhab baru. Dia cuma pertahankan akidah yang dipegang oleh para sahabat, yang dipegang oleh salafus soleh. Tapi oleh kerana cabaran tak sama zaman sahabat, orang pakai beriman sebagaimana yang diimani oleh Rasulullah SAW. Tapi mari zaman Imam Hasan Asy'ari, ada hak nak kata tak ada takdir Allah, ada yang nak menyalahkan takdir jadi Jabariyah, ada yang nak beza-beza takdir jadi Mu'tazilah, dan sebagainya. Maka terpaksalah dia berhujah, bawa dalil akli. Sebab kalau dalil nakli ni boleh tafsir kot ni, tafsir kot ni. Orang Mu'tazilah pakai ayat Quran juga. Dia kata Allah khaliqu kulli syai', Allah cipta segala sesuatu. Quran tu syai', jadi Quran pun makhluk Allah juga. Jadi akhirnya bila berhujah dengan hujah akal, kalah dia. Kalah golongan Mu'tazilah. Naik semula pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi secara ringkasnya, bila kita Asy'ariyah Maturidiyah ini adalah akidah yang suci, bersih daripada sebarang bentuk bid'ah. Yang nak melampau sampai kata tak ada takdir, bukan. Yang nak melampau sampai kata tak ada usul ikhtiar, bukan. Kita ni kalau kita boleh faham, tanzih, suci Allah Ta'ala daripada sebarang kekurangan. Suci Allah Ta'ala daripada menyerupai makhluk. Saya tutup dengan ayat Quran, nak tunjuk comelnya akidah Asy'ariyah Maturidiyah ni selari benar dengan Quran hadis. Dalam bab takdir Allah, qadariyah wa ya, Allah cipta makhluk, tapi makhluk tu berbuat dengan tabiat dia. Allah cipta api, hak bakar tu api, bukan Allah. Allah cipta manusia, hak berbuat tu semaya ke, curi ke, manusia sendiri, tak ada takdir Allah. Jabariyah pula dia kata tak ada usul ikhtiar. Orang Jabariyah ni kalau dia tak maya, kita tanya apa tak maya? Nak lagu mana Ustaz? Allah takdir dah hamba tak maya. Waktu kalau kita berani, kita lepas dia sekali. Sekali dia kata, apa Ustaz lagu ni? Oh, Allah takdir dah hamba lepas. Tak faham, hamba tambah lagi, sedah dah lagi. Lama-lama faham lah dia. Jadi bila mari akidah Asy'ariyah ni, dia pertahankan Quran ayat.
Dia wayak ada bagi makhluk usaha dan ikhtiar, tapi apa pun buruk dan baik adalah takdir Allah. Mana ayat? Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Wa ma ramaita, tidaklah kamu yang melontar. Tu nak nafikan qadariyah. Mu kata mu buat dah, bukan mu. Nak nafi juga jabariyah. Jabariyah kata kita tak ada apa. Allah semua, tak ada usaha ikhtiar. Iz ramaita, ketika mu melontar. Mana Allah nisbah usaha ikhtiar pada makhluk. Tapi hakikat bagaimana? Allah lah yang menjadikan segala-galanya. Walakinnallaha rama. Takdir dia, wa ma ramaita khalqan, bukan kamu melontar sebagai satu penciptaan. Idh ramaita kasban, ketika mana kamu melontar sebagai usaha dan ikhtiar. Walakinnallaha rama haqiqatan, akan tapi Allah lah yang melontar secara hakikat. Itu kita nama ilmu hakikat. Bukan ilmu hakikat tak semayang tak apa, itu ngagu. Ilmu hakikat kita kena betul-betul apa yang berlaku ni adalah dalam kuasa kehendak iradah, maka kita sabar, kita syukur, kita redha. Wallahu a'lam. Jadi alhamdulillah, jelaslah kepada kita dan berakhirlah juga pada bual bicara santai pada malam ni. Jadi malam ni buat bentuk buah lah, nama dah bual bicara, bentuk buah. Jangan kata mana Ustaz Apis malam ni duk buah sedap malam ni. Memang nama dah program dia bual bicara. Tapi moga program kita panggil orang jauh, puas hati dengar dah jelas dan sebagainya. Suluh molek dah kita kata dah. Kita harap dengan perancangan yang kita rancang sebagai makhluk menjadi perancangan Allah Subhanahu wa taala, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, sebaik-baik perancangan. Dan kita syukur sangat-sangat sebaik-baik perancangan Allah pilih kita dalam ramai-ramai hok Pasir Putih, hok Kelantan ni mari. Hok Besuk pun ada mari sikit, hok Kota Baru pun ada sikit-sikit. Jadi alhamdulillah Allah izin duduk dalam satu majlis ilmu yang cukup bermakna. Jadi alhamdulillah pada malam ni selesailah sudah soalan yang ke-8 lah. Dua soalan sikit kerana masa lewat dan kita pun dah mencecah lebih daripada 1 jam lah. Lebih pada 1 jam, mana 1 jam 20 minit lebih kurang. Ataupun dekat-dekat 25 minit kita bersiaran langsung pada malam ni. Moga-moga semua hadirin hadirat, muslimin muslimat berpuas hati. Cuma oleh kerana janji hamba kata nak buka juga soalan, jadi kita ambil sekejap saja 5 minit, bolehkah Ustaz? Kita buka sebab janji terlepas mulut. Hamba ingat kau 10 soalan ni takut sudah hawa. Rupanya lewat, berasa dah atau sampai skip 2 dah pula. Jadi oleh kerana janji takut-takut ada soalan daripada daripada ahli jemaah. Cuma 1 soalan sahaja. Kalau ada boleh angkat tangan, boleh tanya insya-Allah. Cuma soalan itu berkenaan dengan Asy'ariyah Maturidiyah ataupun tauhid ataupun yang dibincangkan pada malam ni. Sebab itu kepakaran dan juga kajian Ustaz Angku Fadhil kita untuk kita kongsi bersama. Mungkin ada. Adakah? Boleh angkat tangan insya-Allah. Dia tanya soalan ni memang tanya cepumah sungguhlah. Masa ni dia tak ada lah orang paling aling sekali. Sebenarnya bukan tahu dah bukan aling ke apa sebenarnya Ustaz. Cuma tak tahu nak tanya gano. Ada soalan tapi nak tanya. Supaya hamba duduk buka kuliah tiap-tiap bulan hamba suruh tulis soalan. Tulis soalan letak atas meja. Setakat ni jetih baru hamba duk kata-kata riti. Baru dulu pada hak setakat ngajar fiqh pula. Dulu ngajar tasawuf banyak. Lalu ni tambah fiqh banyak. Jadi jetih 2-3 hari malam letak 2 soalan, 2 orang tanya. Bertulis. Ada kalau akak tangan sama telah yang payahlah. Cuma oleh kerana janji. Kalau ada. Adakah nak tanya? Kalau ada memang hebat. Buktikan anak padang Pak Ahmad. Kalau ada soalan insya-Allah. Online tadi. Terjawab dah. Terjawab dah, alhamdulillah. Ada dah. Janji dah tertunai dah Ustaz kata. Alhamdulillah lah. Maknanya soalan daripada Pak Ahmad ada dah, alhamdulillah. Cuma takut-takut ada hak lagu pendekar. Wak tanya, Ustaz, nak tanya Ustaz. Takut-takut ada. Tak boleh Ustaz, kena lepas angin juga. Alamak makan marah. Kata nak tanya soalan, tak puas hati kita. Jadi ada ke nak tanya? Boleh je, tak ada masalah. Adakah? Hak tu dekar kita adakah? Mokjah dia, mak nak kita adakah? Mak cik yah kita.
Ada? Tak ada. Tak ada nyaman jawab pada pihak belakang tu, jelas jelira tu. Insya-Allah. Jadi alhamdulillah mau ucap jazakumullah khairul jazak kepada ustaz angku dan pihak masjid kerana sudi untuk bersama-sama dan semua ahli jemaah yang hadir menjayakan majlis pada malam ni. Insya-Allah moga-moga dalam majlis ilmu yang kita ada pada malam ni, moga-moga memberi anjakan paradigma kepada kita, menambahkan ilmu kita dan memahamkan ilmu akidah sikit sebanyak, dan paling penting buah mutiara kata yang kita panggil buah kilah. Bukan salafi, salafi antaranya dah. Banyak buah kilah tu kita boleh guna insya-Allah. Jadi masa setakat tu dulu Amba sebagai moderator pada malam ni. Jadi mohon maaf jika terkasar bahasa, tersalah cakap, tersalah bicara, tersalah sebut perkataan yang tidak dibenarkan ke. Oleh kerana soalan yang ditanya maka perlu dijawab. Jadi Amba mohon maaf, jangan terasa hati. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah adalah kelemahan diri Amba sendiri, asalnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setakat tu dulu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita serah balik kepada pengerusi majlis, iaitu Tok Imam tua kita, Ustaz Abu, dan mungkin terus tutup doa lah sikit biar berkah insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih kepada Al-Fadil, dua-dua tuan guru kita atas bual bicara yang berlangsung pada malam. Alhamdulillah. Jadi untuk itu tuan-tuan, sekali lagi majlis terima kasih banyak yang hadir pada malam ni. Lepas pada solat Isyak ada jamu yang belakang dah. Jangan gaduh klik. Kat jamu dia mau gula kambing tu. Tidak gula, tidak daging biasa dah insya-Allah. Itu saja untuk akhirnya kita nak minta Al-Fadil Ustaz Afif kau tuan guru untuk doa penutup ngelah kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا في حياتنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم.